Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azmi Abdul Aziz daripada Universiti Putra Malaysia. Jadi hari ini saya akan membentangkan kajian yang telah dilaksanakan iaitu berkaitan hubungan antara gaya komunikasi guru besar dengan komitmen kerja guru di Sekolah Rendah Zon Bangi, daerah Hulu Langat. Ahli pasukan saya ialah Nadia Hamdani, juga daripada Universiti Putra Malaysia. Pembentangan ini akan merangkumi perkara berikut iaitu pengenalan dan latar belakang, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian dan perbincangan serta implikasi cadangan dan kesimpulan. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Menurut Rusli Talib 2020, kecemerlangan sekolah dapat dicapai dengan adanya komitmen daripada guru-guru. Komitmen seorang pekerja amat penting untuk membangunkan sesebuah organisasi dalam memperoleh satu tujuan yang dirancang. Jadi sama juga seperti di sekolah, komitmen yang ditunjukkan dalam sekolah oleh para guru amat dihargai dan diperlukan kerana dapat meningkatkan kecemerlangan sekolah. Guru-guru didapati menjalankan tugasan yang diberikan oleh guru besar dengan penuh komitmen jika arahan tersebut disampaikan dengan cara yang terbaik. Hal ini memerlukan komunikasi yang berkesan daripada guru besar di mana beliau perlu bijak menyesuaikan gaya komunikasi mengikut situasi dan keadaan yang berbeza. Guru besar juga perlu memastikan gaya komunikasi yang digunakan di sekolah adalah sesuai supaya visi dan misi yang dirangka dapat disampaikan dengan berkesan agar dapat dicapai seterusnya meningkatkan pencapaian murid-murid dan melonjakkan kecemerlangan sekolah. Ini kerana proses komunikasi yang berlaku dalam sesebuah organisasi iaitu antara ketua dan orang bawahannya dapat dijadikan panduan kepada pencapaian matlamat dan objektif bersama. Jadi sedikit latar belakang mengenai kajian ini. Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 menyatakan sasaran dan aspirasi dalam sistem pendidikan di Malaysia dapat dilaksanakan dengan berkesan melalui komitmen guru di sekolah. Dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006-2010 juga menyatakan bahawa guru yang komited, cekap, terlatih dan berkualiti merupakan antara ciri-ciri guru yang berjaya. Justru, Kementerian Pendidikan Malaysia amat memerlukan kerjasama dan komitmen daripada semua guru untuk sama-sama meningkatkan tahap kepemimpinan dan kemahiran mereka supaya matlamat sekolah dapat dicapai. Berdasarkan PPPM 2013-2025 menerusi anjakan keempat iaitu mentransformasikan profesion perguruan sebagai pilihan utama kerjaya menunjukkan bahawa guru memainkan peranan utama sebagai faktor kejayaan sesebuah sistem persekolahan. Oleh itu adalah penting bagi memastikan komitmen guru terhadap tugas mereka dapat dibentuk dengan gaya komunikasi guru besar yang berkesan supaya guru-guru dapat melaksanakan tanggungjawab dengan lebih berfokus, terancang dan terarah. Untuk penyataan masalah, kejayaan sesebuah institusi pendidikan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya komitmen yang berterusan tinggi daripada guru-guru. Sekolah merupakan sebuah organisasi pendidikan yang paling banyak proses komunikasi berlaku di dalamnya. Jadi guru besar bertanggungjawab menunjukkan dan mengamalkan sikap kepemimpinan yang cemerlang termasuk dalam aspek komunikasi dengan guru-guru. Oleh itu komunikasi dalam organisasi penting supaya maklumat yang diterima dapat dijadikan panduan dalam membuat sebarang keputusan atau menyelesaikan sesuatu tugasan. Namun, menurut Muhammad Nazrul Muhammad Yusof 2018, aspek komunikasi yang berkesan tidak diamalkan oleh segelintir guru besar semasa menjalankan urusan pentadbiran di sekolah. Ini menyebabkan terdapat maklumat yang tidak disampaikan dengan lengkap kepada guru yang bertindak sebagai pelaksana. Hal ini menyebabkan guru-guru tidak dapat maklumat terkini hingga tugasan tidak dapat dilaksanakan dengan tepat dan sempurna kerana kekurangan maklumat hingga menjejaskan komitmen mereka. Maklumat yang diperoleh oleh pentadbir semasa mengikuti taklimat, bengkel atau kursus harus hanya disimpan tanpa disebarkan kepada seluruh warga sekolah dengan berkesan. Jadi amalan komunikasi juga sentiasa bertukar, tidak seragam
sukar diterjemah dan subjektif menyebabkan guru-guru terpaksa menghadapi masalah dalam melaksanakan tugasan mereka dengan penuh komitmen. Ini menurut Ahmad Talal Hassan 2018. Juga berlaku perselisihan faham dalam sesebuah organisasi disebabkan oleh kelemahan gaya komunikasi guru besar. Hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan hati guru-guru kerana idea dan maklumat yang diterangkan oleh guru besar tidak diterima dan difahami dengan jelas. Maka itu, terdapat 3 objektif kajian ini iaitu mengenal pasti gaya komunikasi guru besar di Sekolah Rendah Zon Bangi, daerah Hulu Langat. Yang kedua, mengenal pasti tahap komitmen kerja guru di Sekolah Rendah Zon Bangi, daerah Hulu Langat. Dan yang ketiga, mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara gaya komunikasi guru besar dengan komitmen kerja guru di Sekolah Rendah Zon Bangi, daerah Hulu Langat. Dan ini merupakan persoalan kajian yang akan dijawab berdasarkan kajian ini. Seterusnya, ini adalah antara dapatan berkaitan kedua-dua pemboleh ubah yang dikaji dalam kajian ini. Okey, berikut adalah juga sebahagian daripada kajian literature yang didapati berkaitan dengan kedua-dua pemboleh ubah ini. Okey, dan seterusnya kita lihat kepada definisi operasional bagi kedua-dua pemboleh ubah dalam kajian ini. Okey, bagi komunikasi ia merujuk kepada definisi yang diberikan dalam teori gaya komunikasi Norton yang terdiri daripada 10 gaya yang diamalkan oleh guru besar iaitu gaya komunikasi peramah, meninggalkan kesan, berdebat, tenang, perhatian, ekspresif, ketepatan, dramatik, dominan dan terbuka dan dominan. Manakala bagi komitmen organisasi yang merujuk kepada definisi yang diberikan mengikut teori komponen yang dinyatakan oleh Mayer dan Allen 1991 yang terdiri daripada komitmen efektif, komitmen berterusan dan komitmen normatif. Jadi instrumen soal selidik dalam kajian ini untuk gaya komunikasi diadaptasi daripada instrumen gaya komunikasi yang dibina oleh Maslina Muhammad Taib 2011 untuk mengukur 10 elemen gaya komunikasi, manakala instrumen soal selidik tentang komitmen kerja diadaptasi daripada model 3 komponen komitmen organisasi Mayer dan Allen 1991. Berikut adalah kerangka konseptual kajian ini di mana pemboleh berubah bersandar adalah gaya komunikasi guru besar dengan 10 dimensi, manakala pemboleh ubah tidak bersandar adalah komitmen kerja guru dengan 3 domain iaitu efektif, berterusan dan normatif. Seterusnya kita pergi ke metodologi kajian. Okay, kajian ini adalah kajian tinjauan kuantitatif. Jadi kajian kuantitatif ini digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden dengan menggunakan instrumen soal selidik. Okay, dan instrumen soal selidik ini kita berikan kepada responden melalui aplikasi Google Form yang dihantar menggunakan WhatsApp, Telegram dan juga email. Dan kajian ini menggunakan analisis deskriptif dan inferensi untuk melihat berkaitan hubungan antara gaya komunikasi guru besar dengan komitmen kerja guru. Ya. Jadi populasi yang dipilih dalam kajian ini ialah guru-guru yang berkhidmat di Sekolah Rendah Zon Bangi, daerah Hulu Langat yang melibatkan 11 buah sekolah iaitu sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina, 2 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil dan 8 buah sekolah kebangsaan. Dan taburan populasi bagi kajian ini melibatkan 1,002 orang guru secara keseluruhan. Ya. Dan sejumlah 278 orang responden telah dipilih berpandukan kepada jadual penentuan saiz sampel Operegy dan Morgan dan dia dipilih secara rawak yang mewakili populasi daripada 11 buah sekolah rendah yang berada di zon Bangi. Seterusnya berkaitan dengan kesahan kandungan dan juga bagi memastikan kebolehpercayaan instrumen soal selidik. Okay, kesahan ini telah dijalankan untuk mendapatkan kesahan kandungan di mana instrumen dihantar kepada 2 orang pakar dalam bidang pentadbiran pendidikan bagi memastikan item-item dapat mengukur pemboleh ubah dalam kajian ini. Dan bagi memastikan kebolehpercayaan instrumen soal selidik,
Okey, kajian rintis telah dijalankan melibatkan 30 orang guru sekolah rendah yang dipilih secara rawak dan indeks kebolehpercayaan AFA Kromba digunakan dan nilai yang diperoleh bagi kedua-dua pembeli ubah adalah 0.77 dan 0.66 dan ini boleh diterima ya sebagai satu nilai yang baik untuk instrumen ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan penganalisisan data. Okey, jadi data kuantitatif yang didapati daripada soal selidik dikumpul dan dianalisis menggunakan perisian program SPSS versi 26. Jadi berdasarkan objektif kajian, analisis data adalah seperti berikut. Bagi objektif 1 dan 2, untuk melihat gaya komunikasi dan tahap komitmen guru berdasarkan nilai min dan sisihan piawai. Manakala bagi mengenal pasti hubungan antara dua pemboleh ubah menggunakan ujian kolaborasi Pearson ya yang akan menentukan hubungan sama ada hubungannya kuat, sederhana ataupun lemah. Berikut merupakan interpretasi skor min dan perkali korelasi yang akan dirujuk dalam kajian ini. Dan dapatan untuk analisis demografi, kajian ini melibatkan seramai 278 orang responden yang terdiri daripada guru-guru sekolah rendah di zon Bangi daerah Hulu Langat. Jadi kalau dilihat seramai 47 orang guru lelaki dan 231 orang guru perempuan telah menjawab soal selidik ini ya. Dan daripada 278 orang responden, bagi umur pula, responden yang berumur 41 hingga 50 tahun merupakan jumlah yang paling tinggi iaitu seramai 148 orang. Manakala bagi taburan responden mengikut kelulusan akademik tertinggi, jumlah responden paling ramai adalah guru yang mempunyai ijazah sarjana muda iaitu 234 orang. Manakala berkaitan dengan tempoh perkhidmatan responden, pengkaji mendapati responden yang berada dalam tempoh perkhidmatan 16 tahun ke atas adalah jumlah taburan guru sekolah rendah zon Bangi yang paling ramai menjawab soal selidik ini ya. Okey, seterusnya kita melihat kepada dapatan kajian bagi objektif yang pertama. Okey, jadi berdasarkan data yang diperoleh daripada 10 gaya komunikasi guru besar, terdapat 4 gaya yang menunjukkan tahap tinggi ya dan 6 gaya komunikasi menunjukkan tahap sederhana. Berdasarkan data tersebut, gaya komunikasi meninggalkan kesan merupakan gaya komunikasi yang paling tinggi, diikuti oleh gaya komunikasi peramah dengan min 3.93 dan gaya komunikasi perhatian di tahap yang ketiga iaitu dengan nilai min 3.9, manakala gaya komunikasi ketepatan juga berada pada tahap tinggi iaitu dengan nilai min 3.68. Jadi secara keseluruhannya tahap gaya komunikasi guru berada pada tahap sederhana dengan nilai min 3.55. Seterusnya bagi objektif kedua, kita akan melihat tahap komitmen kerja guru di Sekolah Rendah Zon Bangi daerah Hulu Langat. Berdasarkan jadual ini, tahap komitmen kerja guru adalah pada tahap sederhana, iaitu pada nilai min 3.41. Bagi dimensi komitmen berterusan, merupakan tahap komitmen kerja guru yang paling tinggi dengan nilai min 3.73. Dan yang kedua adalah dimensi komitmen normatif dan diikuti dengan dimensi komitmen afektif. Secara keseluruhannya, tahap komitmen kerja guru ni berada pada tahap sederhana ya. Dan hal ini selari dengan pendapat daripada Sheila Krishnan dan Muhammad Yusof, Muhammad Noor 2019 yang menyatakan bahawa komitmen berterusan guru di sekolah rendah SBT Negeri Selangor adalah tinggi. Jadi menurut John dan Taylor, komitmen merupakan satu usaha dan kerja keras yang ditunjukkan oleh seseorang individu dalam sesebuah organisasi. Jadi komitmen guru juga akan dapat menjadikan mereka sentiasa peka dengan perubahan, khususnya bagi mendepani cabaran pendidikan alam ke-21 ya.
Dan Latifah dan juga Muhammad Khairuddin 2021 turut menyatakan bahawa untuk menghasilkan kualiti sekolah amat memerlukan komitmen yang tinggi daripada guru-guru itu sendiri. Jadi perkara ini dapat ditunjukkan melalui kesungguhan dan ketekunan oleh guru-guru dalam menghasilkan tugas yang diberikan hingga membuahkan hasil kerja yang produktif dan lebih berkualiti. Jadi warga guru perlulah mengekalkan dan meningkatkan tahap komitmen kerja di sekolah untuk mencapai kualiti dalam sistem pendidikan. Seterusnya, objektif yang ketiga melihat kepada hubungan antara gaya komunikasi guru besar dan komitmen kerja guru. Jadi berdasarkan jadual ini dia menunjukkan nilai perkali korelasi Pearson pada R.30 ya. Jadi dia menunjukkan bahawa kedua pembeli ubah ini berhubung secara positif dengan kekuatan hubungan pada tahap sederhana. Di secara rumusannya, dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara gaya komunikasi guru besar dengan komitmen kerja guru. Dan dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru besar, aspek komunikasi merupakan perkara yang paling asas dan penting. Jadi pelbagai kesukaran akan timbul jika guru besar mempunyai tahap komunikasi yang rendah, terutama semasa mendapatkan kerjasama daripada guru-guru dalam melaksanakan pelbagai program dan aktiviti bagi mencapai matlamat sekolah. Tahap komunikasi yang rendah menyebabkan guru besar tidak dapat sampaikan maklumat dengan jelas kepada guru-guru hingga menjejaskan tugas yang diberi dan menurunkan tahap komitmen kerja guru. Secara kesimpulannya, kajian ini dapat membantu pihak pentadbir sekolah untuk memilih dan mengamalkan gaya komunikasi yang lebih memberikan kebaikan dan motivasi kepada guru-guru agar mereka juga dapat memberikan komitmen yang tinggi terhadap sekolah masing-masing. Melalui kajian ini, mohon maaf. Melalui kajian ini, guru besar dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam gaya komunikasi yang diamalkan untuk penambahbaikan demi kebaikan bersama. Dengan itu, guru besar dapat mengubah gaya komunikasi agar matlamat dan sasaran sekolah mudah dicapai. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dan panduan kepada guru besar untuk menentukan gaya komunikasi yang terbaik untuk diamalkan ketika berinteraksi dengan guru supaya maklumat dapat disampaikan dengan jelas dan komitmen kerja guru dapat ditingkatkan demi kecemerlangan sekolah. Jadi apabila kecemerlangan sekolah tercapai, maka terhasillah model insan yang berkualiti dan berketerampilan yang mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Dapatan kajian ini juga boleh dijadikan sumber rujukan kepada pengkaji lain yang berminat untuk mengkaji secara lebih terperinci dan mendalam berkaitan tajuk hubungan antara gaya komunikasi guru besar dan komitmen kerja guru. Jadi dengan itu, sekian, terima kasih.